Assalamualaikum. So hari ini kita bersambung lagi. Apa itu tajassus? Jasus ni ialah mencari-cari kesilapan atau kesalahan orang lain. So ada benda yang kita boleh ungkit balik. Ada benda yang kita boleh cakap kesalahan orang tu. Contohnya masa di mahkamah kan. So kalau macam tajassus ni, kita akan tunjukkan contoh-contoh yang dilarang dalam Islam. Maknanya kata benda apa yang kita tak boleh ungkit sebenarnya. Kita mencari-cari mencari-cari kesalahan yang dilarang dalam Islam. Bila mana kita mencari-cari kesalahan ni, yang tajassus ni lah, dia juga biasanya akan berkait dengan buruk sangka dan riba. Dan riba. Dia adalah dosa 3 serangkai. Sebab tu dia kata biasanya sama lah juga macam saya selalu sebut, tengok video saya yang lain. Buruk sangka, fitnah, mengumpat. Ni apa yang selalu terjadi lah. Bila orang tu buruk sangka dekat diri dia sajalah kan, dia buruk sangka. Tapi bila dia bercerita ke orang lain, dia dah menyebarkan jadi fitnah. Kemudian dia akan mengumpat juga sama, mengeji orang tu. So kadang-kadang ada satu benda yang kita buat, satu perbuatan, tapi dalam masa sama kita membawa kepada banyaknya dosa. Jadi kita persoalannya di mana iman kita, di mana ketakwaan kita. Kalau kita ada hati, semua ni kira hati ya. Buruk sangka ni sifat mazmumah. Mencari kesalahan ni adalah sifat mazmumah kan. Kalau kita ada sifat mazmumah ni, kita renung-renung baliklah. Kita boleh masuk syurga tak? Kita boleh masuk syurga tak? Kita renung-renung balik. Dah lah kita buat salah dengan dosa kepada orang lain. Okey, contoh nombor 1. Suami periksa Facebook, Instagram, telefon, WhatsApp isteri dan vice versa lah. Vice versa makna kata isteri pun buat benda yang sama juga. Jadi kalau dalam ni kan, dalam ni makna kata suami ni dia duduk periksa kan. Dia periksa tu tujuan dia nak tengok lah apa benda isteri dia buat salah. Contohnya isteri dia tak tutup aurat ke, ada gambar yang ni ke semua kan. Tapi dari satu segi bagi saya bagus juga dia mengambil sikap berhati-hati kan, sebab dia bertanggungjawab. Jadi seharusnya dia menegur. Tetapi dari satu segi yang lain, benda ni janganlah berterusan sampai ke 20 tahun, 30 tahun. Itulah mencari-cari kesalahan. Suami boleh bagi tahu, boleh bagi peringatan, dia boleh berdakwah. Sebab tu adalah tanggungjawab suami. Mungkin kalau isteri tu, contohnya isteri yang baru masuk Islam ke, dia tak pasti kan macam mana orang kata gambar yang boleh, tak boleh. Ataupun isteri tu yang orang kata apa, dia baru nak menjalani Islam, dia baru nak berubah lah ke arah kebaikan. Jadi dia pun dengan suka dan rela hati dan dia rela, dia suka suami dia check dia punya Facebook dan dia tak kisah pun. Jadi tak ada masalah lah. Tapi kalau benda tu mendatangkan masalah, dan sebab tu suami periksa Facebook apa semua ni, dia mencari-cari mana salah isteri aku, mana salah isteri aku. Sebab tugas dia adalah untuk mendidik isteri dia sahaja. Jadi bila mana sebelum berkahwin katakan isteri dia seorang yang jahil, seorang yang tak berapa sangat lah, orang kata kurang lah kan dari sudut pengamalan agamanya. Tapi bila dah berkahwin, dia nak memastikan isteri dia ni kata apa, baik, bagus, jadi isteri yang soleha. Jadi dia boleh buat macam ni. Dan isteri dia pun okey, tak ada masalah, dia okey. Tapi kalau macam isteri dia tak okey, benda dia akan mendatangkan dia banyak pergaduhan. So lebih baik tak payahlah kan. Tapi dia kena didik lah isteri dia. Kata benda ni aurat ni macam ni, takat ni. Dia kena didik lah isteri dia. So benda ni betul saya cakap, kalau katakan tengok situasi skop. Kalau macam bahawa tempoh yang baru berkahwin tu kan, so orang biasanya berkahwin ni dia nak berubah jadi baik lagi kan daripada sebelumnya. Jadi pada masa ni suami dia bertanggungjawab untuk menegur dia kan, untuk memberi peringatan kepada dia, berdakwah lah orang kata. So tu tak ada masalah. Tapi sampai dah bertahun-tahun kan, dia suami dia ni nak buat benda sama dan dia syak wasangka kat adik isteri dia, tu yang tak boleh dah. Sama lah juga dengan isteri dia pun tak boleh. Sebab ni bukan saya cakap, ini memang ustaz cakap. Tapi kalau macam ada isteri yang dia check WhatsApp suami dia apa semua ni sebab dia takut suami dia ni ada
ada orang kata apa, ada kayu tiga lah kan, ada perempuan lain kat belakang kau. Actually benda ni pun tak boleh juga. Ustaz cakap pun tak boleh juga, walaupun niat dia sebegitu. Okay? Saya hanya menyampaikan saja. Mungkin ada pandangan lain tu terpulang dekat anda lah. Saya sampai apa yang saya belajar saja. Dan okay, bila masa suami ni dia mengingatkan isteri dia kan, dia mengingatkan isteri dia tentang jaga aurat di Facebook, di laman web semua ni. Bukan suami tu dia pergi chat, sepatutnya suami tak pergi chat. Dia hanya mengingatkan untuk tujuan berdakwah pada isteri dia. Isteri bila terima benda tu, dia kena ingatlah, oh suami aku ni bagus, suami aku ni suami yang soleh, dia nak menjalankan tanggungjawab dia, dia ingat aku, dia jaga aku, dia sayang aku, dia beri perhatian kat aku. Tu maksud dia. Jangan kita menganggap pula suami tu sebaliknya buruk. Okay. Suami pergi spy isteri, pergi spy tu. Okay, pergi spy isteri di tempat kerja, nak tengok isteri pakai tudung atau tutup aurat atau tak. Kan, begitu juga kalau isteri ke padang bola tengok husband tutup aurat atau tak. Ni yang kata tak boleh, dilarang. Apabila seseorang isteri berada di hadapan kita, kita wajib memperingatkan dia tentang aurat. Kita memperingatkan dia, itu tanda kita dakwah, tanda tanggungjawab soal suami. Maka isteri yang mendengar benda ni, dia kena terima lah, bagus isteri aku, suami aku ni. Suami aku ni suami yang soleh, suami yang bertanggungjawab, dia nak jalankan tanggungjawab dia. Maka dia kena faham, dia kena terima benda tu, walaupun setiap hari diingatkan oleh suami dia. Kan, setiap sebab benda ni adalah dia kena menjawab dekat akhirat. Suami dia nak tanggungjawab dekat akhirat depan Allah Subhanahu Taala. Jadi cuba tengok prinsip dalam rumah tangga. Apa dia? Jawapan depan Allah Subhanahu Taala. Kan? Di akhirat kelak. Jadi suami dia mengingatkan dia bila mana isteri dia di depan dia. Tetapi bila mana isteri dia dah di belakang dia, kan, di tempat kerja dia tak nampak, itu dah bukan di bawah, dosa tu bukan di bawah tanggungjawab suami lagi. Dia dah menjalankan kerja dia, itu adalah dosa tu di bawah tanggungjawab isteri. Maka isteri kalau orang kata apa, tak tutup aurat, kan, makna kata itu isteri punya tanggung. Satu, isteri tanggung dosa tersebut. Yang kedua, itu adalah bukti lah kepada isteri tu bukan isteri yang solehah pada masa tersebut. Okay? Bukan isteri yang solehah pada masa tersebut. Isteri yang solehah mungkin pada waktu dia berada di rumah jadi seorang isteri yang solehah. Pada masa tersebut dia bukan isteri solehah. Dia akan menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, kan. Tapi kalau dia fikir dia nak dapat redha Allah, redha suami dia, dia berusaha lah. Dia berusaha. Tapi kalau dia rasa macam dia nak tanggung juga dosa dia tu, dia dengan Allah Taala. Suami tak ada menanggung dosa, sebab suami dah mengingatkan setakat mana kemampuan suami. Suami dah mendidik dia. Okey. Begitulah juga bila mana isteri mencari salah ni, suami pergi spy kan, sampai tengok ya, isteri dia tu tutup aurat ke tak, kan. Maka tu dia mencari salah lah dekat tempat kerja, kan. Isteri pun macam tu juga. Okay, seterusnya, isteri buka cerita lama, ataupun dia ungkit ataupun dia ingatkan semula kesalahan suaminya yang lama, yang suaminya telah berubah atau bertaubat atau muhasabah diri, dan kesalahan itu tidak pernah dibuat lagi oleh suaminya, kan. Maknanya benda lama lah, kisah dalam perkahwinan, kan, tahun sebelumnya lah. Yang mana orang kata apa, dah lama punya cerita. Jadi sebab apa, isteri dia suka, isteri kan dia akan ingat benda-benda lama, kesalahan-kesalahan lama semua, dia akan ungkit balik. So benda ni semua tak boleh dalam Islam. Kalau suami tu telah pun berubah, kena tengoklah spesifik kepada skop tersebut. Contohnya suami marah isteri ke dekat depan kawan, tapi itulah kali pertama dan terakhir suami tu buat macam tu, ataupun ada reason kenapa suami tu buat macam tu, ataupun memang tak boleh, kan, masalah pun, dan suami tu tak buat dah, dia tak boleh ungkit lagi lah. Dan tu dah jadi tajasus. Kalau benda tu dah lama, dia tajasus. So itulah juga apa-apa kesalahan sekalipun, kalau sebelum ni suami ni dia hisap dadah ke, kan, lepas dia 3 tahun dia dah biaya berubat diri dia jadi seorang yang bagus dan baik. Tapi isteri bila bergaduh, dia emosional, dia ungkit balik kesalahan suami dia yang lama. Tu tak boleh. Itu adalah dilarang. Itu disebut dalam tajasus. Dan isteri cakap secara spesifik. Tapi kalau ni lah isteri cakap,
isteri dia ungkit tu, dia cakap secara spesifik kejadian yang pernah berlaku, yang dulu suami pernah buat salah tu, dia bagi tahu secara spesifik. Tapi kalau isteri dia ingatkan secara umum dia. Contohnya suami dia seorang yang pandai baran, tetapi dia nak ingatkan suami dia supaya jangan pandai baran, dia nak bantu suami dia supaya kontrol marah dia. Jadi dia boleh baca hadis-hadis Nabi dia boleh baca cerita secara umum saja dibenarkan. Dia tak boleh tegur, dia tak boleh cakap spesifik kejadian macam tu tak boleh. Itu yang tak boleh. Tapi kalau dia tegur, dia nak nasihat secara umum saja, itu boleh. Lepas tu dia saya tulis ni seperti baca hadis ke etc. lah. Itu boleh dibenarkan. Seterusnya adalah isteri cerita pada parents dia yang suaminya marah dia, atau isteri tidak menjaga aib. Yang ni suami dia ada buat satu kesalahan. Ataupun suami tu memang berhak memarah isteri dia. Di bawah tanggungjawab suami boleh marah isteri bila isteri tu buat suatu kesilapan lah. Dalam kaedah ni suami memarahi isteri dia, which is memang ada hak untuk suami marah isteri dia dengan orang kata etika yang betul kan. Dekat rumah siapa orang luar kita tak dengar. So lepas tu isteri dia ni pula pergi cerita benda tersebut kepada suami dia, kepada parents dia. Kan, dia cerita suami marah isteri cerita dekat parents dia. Jadi pada masa ni niat dia saja nak cerita, saja nak bersembang. Itu dah masuk dalam terjasus, sebab parents dia akan mula fikir buruk sangka dan mula tak suka pada menantu dia sebab anak dia orang kena marah. Jadi sebab tu benda ni adalah benda yang kena menjaga aib suami. Walaupun benda tu dia bukan aib, asalnya memang suami dah hak, tetapi pada pandangan kedua ibu bapa, anak daripada ni tak patut kena marah. Kenapa pula anak kami patut kena marah nak? Kan? Pada pandangan ibu bapa dia. Tapi dalam pandangan Islam, isteri tersebut boleh marah, boleh dimarahi oleh suami dia. Sebab suami dia menggunakan hukum, kaedah hukum kan. Dia guna hukum, jadi dia ada hak untuk memarah isteri dia. Dan dia mengikut etika yang betul. Dia menegur dan marah kan boleh. Kan? Tetapi bila jadi yang salahnya, bila isteri dia cerita benda ni dekat ibu bapa dia. Jadi ibu bapa dia telah ada satu perasaan yang tak best. Dia timbul perasaan tak best. Pasal apa anak aku ni kena marah kan? Tak patutlah anak aku ni kena marah. Ni yang tak boleh. Ini termasuk yang terjasus, mencari kesalahan. Contoh isteri, isteri dia tidak backup suami dalam perkara yang parents isteri nampak kejelekan suami kan. Contohnya, ni saya bagi contoh spesifik tu. Pada masa tersebut, suami pada masa tu ada situasi yang parents mentua datang ke rumah mereka lah. Datang ke rumah mereka. Dan pada masa tersebut suami dia kurang membantu buat kerja-kerja rumah. Pada masa-masa lain suami dia memang selalu bantu. Dan isteri dia ni dia tidak backup suami dia. Isteri tidak backup suami dia. Kan, bila orang apa, ibu bapa isteri dia ni cakap benda ni dekat isteri dia tak backup suami dia. Isteri diam saja ke, ataupun isteri dia mengiyakan lagi ke. Jadi benda ni dia mencari salah kat mana? Parents dia datang ke rumah dan parents dia nampak macam tak puas hati dengan suami tersebut, maka mereka dah mencari-cari kesalahan. Padahal suami dia bukan macam tu. Suami dia ada masa suami dia bantu, ada masa suami dia bekerja, suami dia orang kata apa, beriadah ke, main game sekejap ke. Begitulah juga dengan makan ala kadar. Isteri bagi tahu parents suami dia kedekut ke, berkira ke, kan. Padahal suami dia telah pun dah ikut syariat, mana kata hukum, dah ikut hukum dah. Suami patut sediakan 2 kali makan minimum sebagaimana yang dia makan, ataupun macam mana dia yang lebih baik daripada tu lagi kan. Dia dah bagi makan dah kepada isteri dia, dah lepas, orang kata dah lepas tanggungjawab dia. Tetapi isteri ni pula pada pandangan dia tak puas hati. Dia rasa suami dia ni patut boleh bagi lebih lagi ke. Dan dia cakap dekat ibu bapa parents dia, suami dia ni kedekut dan berkira. So yang ni pun dia telah orang kata apa, dia tak backup suami dia. Termasuk macam cari kesalahan. Padahal suami dia bukan macam tu. Dia yang tak ada ilmu.
Dia sebenarnya adalah komen di Facebook tag pasangan lah. Okey, komen di Facebook, dan bila contohnya ada satu artikel, ada orang yang dia akan tag pasangan dia kan. Kalau setakat macam tag pasangan tu macam okey, tapi ada yang komen tu dia siap tulis lagi. Dia tulis, dia share kat suami dia share pasal suami soleh, isteri tag suami dan tulis tengok ni ciri-ciri suami soleh. Isteri tag suami dan tulis tengok ni ciri-ciri suami soleh. Secara tak langsung orang luar yang tengok benda tu mungkin ada yang akan berfikir suami ni bukan ciri suami soleh. Jadi secara tak langsung dia telah membuka aib suami dia, walaupun tanpa dia sengaja. Niat dia baik, dia nak suami dia baca benda tu kan. Sebab ada artikel, sebab tu saya tak sokong artikel-artikel yang pendek. Artikel pendek ni biasanya dia berat sebelah berbanding dengan buku kitab, dia lebih banyak kan. Tapi kalau artikel pendek ni dia cerita pasal kebaikan isteri solehah je. Kalau dia cakap suami tak bertanggungjawab, macam tu je. Dia tak cerita semua, dia tak cover semua. Jadi ada orang yang menggunakan benda ni, dia tag pasangan dia. Okey, tag pasangan dia tu bagi saya tak ada masalah. Kalau nak tag pasangan, ramai buat macam tu. Cuma bagi saya, kalau dia tulis lagi, tengok ni ciri-ciri suami soleh, saya tak langsung dia telah kata bahawa suami dia ni selama ni tak soleh. Dan orang yang luar yang pandang benda tersebut dan nampak kalau ada yang kenal, dia ni ada slide salah satu sifat suami tak soleh kat sini. Kalau tu isteri dia cakap macam ni kan, boleh jadi macam tu. Sebab tu kita nak menutup terus ruang nak jaga aib suami ni, tak tutup terus. Sebab tu dia kena guna kaedah lain lah. Okay. Nombor 5, mengintip-intip rumah orang lain. Seorang ni dia duk intip-intip rumah orang lain, duk cari-cari ada orang berzina ke, ada orang minum arak ke, kan. Okey, kalau orang ada buat salah waktu tu saja, jangan ungkit hal-hal yang lalu. Kalau orang ada buat salah pada waktu tu saja kita cerita. Kita jangan ungkit hal-hal yang lama. Bila kita ungkit hal-hal lama, dia jadi tajasus. Dia termasuk dalam mencari-cari kesalahan. Ni juga sama, mencari kesalahan, ngintip-ngintip ni. Kemudian suami tanya isteri pasal zaman silamnya sebelum berkahwin. Suami tanya isteri pasal zaman silamnya sebelum dia berkahwin, mencari salah. Apabila viral suatu benda, ni apabila viral suatu benda lah dekat Facebook kan, viral suatu benda tu kan, isu dia tentang benda tu saja. Yang viral. Tapi kita ni pula pergi cari siapa ustaz ni kan, apa yang ustaz ni telah buat ni, apa salah ustaz ni ataupun apa salah orang ni kan, sesuatu tokoh ke, suatu VIP ataupun suatu ikon lah, kata ikon kan, famous kan, Insta famous kan, apa kita mencari-cari benda dia yang lama 2-3 tahun lalu, 4-5 tahun lalu punya kan. Padahal yang dia mungkin salah benda ni saja, yang zaman sekarang, masa sekarang, tapi kita pergi cakap, kita pergi cari godek. Ni juga termasuk dalam salah satu tajasus. Okey, kecuali lah kalau orang tu dia polis ke kan, dia kata apa, melibatkan undang-undang ke, ni benda yang lain lah. Tapi kalau dia dah mencari salah orang tu, lepas tu dia pula pergi sebarkan dekat orang lain, ni termasuk dalam tajasus. Okey, saja tu saja contoh-contoh. Baik, Assalamualaikum.